Nasional, iaitu parti yang telah memerintah negara selama 60 tahun, kalah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pemerintahan Pakatan sehingga runtuh sebelum 2 tahun itu? Dia bermula selepas pemilu ke-14, yang mana parti Barisan Nasional, iaitu parti yang telah memerintah negara selama 60 tahun, kalah. Sebaliknya parti lawan Pakatan Harapan menang. Tetapi untuk mengisytiharkan kemenangan Pakatan Harapan itu entah bagaimana dilewat-lewatkan. Rupa-rupanya Datuk Seri Najib mencuba untuk mendirikan kerajaan yang dipanggil Kerajaan Melayu Islam dengan bergabung dengan PAS, Parti Islam, dan juga bergabung mungkin dengan beberapa ahli Dewan Rakyat Melayu. Jadi percubaan itu gagal kerana tak dapat cukup bilang dan Pakatan Harapan diisytihar sebagai parti yang menang dan menubuh kerajaan. Tetapi Datuk Seri Najib tidak berhenti. Dia teruskan perjuangannya untuk kononnya mendirikan Kerajaan Melayu Islam, kerana katanya Pakatan Harapan ini mempunyai parti DAP yang bukan Islam. Maka diburuk-burukkanlah penyertaan parti DAP ini, kononnya parti DAP ini menguasai Pakatan Harapan sepenuhnya dan saya duduk di bawah telunjuk pemimpin parti DAP. Walaupun tidak benar, tetapi ramai yang tertarik dengan cadangan supaya diadakan satu kerajaan Malay Muslim. Sebenarnya yang menjadi faktor dari runtuhnya Pakatan Harapan, ada yang menyebut karena ada faktor juga soal tekanan dari Pakatan untuk handover tun ke Anwar Ibrahim. Ya, tidak ada. Ya, apabila dia meminta supaya masing-masing mengisytiharkan pendirian mereka di hadapan tuanku, saya dapati bahawa walaupun saya percaya saya akan menang kerana mendapat sokongan dari parti Pakatan Harapan dan juga parti saya dan daripada Sabah Sarawak juga memberi sokongan kepada saya percaya saya boleh menang. Tetapi Pakatan Harapan membuat keputusan untuk tidak menamakan saya, sebaliknya menamakan Datuk Seri Anwar. Jadi dengan itu saya tidak dapat majoriti, tetapi dia pun tak dapat majoriti. Pada waktu Tun menyampaikan ide membentuk pemerintahan nasional tidak berbasis partai, itu dinilai termasuk oleh orang Pakatan sebagai misstep atau salah langkah karena membuat UMNO menarik diri, Pakatan menarik diri. Bagaimana komentar Tun? Ya, masing-masing utamakan parti mereka. Mereka ingin kekalkan pemerintahan parti. Jadi pemerintahan parti ini sukar dilakukan kerana masing-masing mempunyai dasar dan yang berlainan. Jadi sukar bagi mereka sebagai parti untuk mencapai kata sepakat. Sebaliknya kalau mereka datang tanpa diikat dengan pendirian parti, lebih mudah mereka mengutamakan kepentingan nasional. Tapi kalau tidak melibatkan parti kan dianggap tidak praktikal dalam politik Malaysia. Ya, memang begitu.
Tapi walaupun tidak terikat dengan parti, orang-orang parti masih boleh dipilih. Tapi jangan bercakap semata-mata untuk kepentingan partai. Salah satu alasan misalnya UMNO dan PAS yang akhirnya menarik diri dari dukungan terhadap TUN kan karena DIP. Sebenarnya kenapa UMNO dan PAS itu seperti sangat membenci DIP itu sebenarnya? Ya, DIP ini memang dulu parti lawan. Oposisi. Mereka mengecam. Mereka juga didominasikan oleh kaum Cina. Walaupun ada kaum lain juga menyertainya. Jadi dia dijadikan satu punca untuk merapatkan hubungan orang Melayu. Jadi bila digunakan DAP dan dikatakan DAP ini sudah menguasai pemerintah, maka ramai orang Melayu berasa menghadapi bahaya yang besar. Jadi dengan kerana takut apabila Najib berkata nasib orang Melayu habis kerana negara kita dikongkong oleh DAP. Pada masa itu mereka berasa takut dan mereka sanggup menerima walaupun penjenayah, menerima bekerjasama dengan penjenayah kerana takut kepada orang Cina. Tetapi sebenarnya DAP tidak berkuasa begitu. Yang berkuasa sebenarnya Perdana Menteri saya. Dan DAP kalau nak buat apa-apa pun perlu dapat persetujuan daripada saya. Kan pada waktu sebelum ahli parlemen dipanggil oleh Agung, kan sebagian besar hampir semua ahli parlemen kan mendukung TUN untuk menjadi the next PM. Tapi kenapa terjadi perubahan begitu? Ya, ini adalah sesuatu yang ganjil. Pada satu ketika saya disokong oleh semua ahli parlimen 100%. Daripada parti kerajaan dan juga daripada parti lawan. Jadi saya berada dalam keadaan serba salah. Dan apabila parti saya tidak lagi menyokong pendirian saya letak jawatan, maka untuk memilih pengganti saya, satu cara ialah dengan pergi ke parlimen. Satu cara lagi ialah untuk menyatakan kepada Tuanku Agong siapa yang mereka sokong. Pada ketika itulah saya dapati yang berhempas pulas sokong saya ini tidak benar. Tidak benar sebenarnya. Mereka memberi nama lain, mereka tidak sokong saya sehingga keputusannya yang diketahui hanya oleh yang di-Pertuan Agong. Saya cuma dapat 66 undi. Kalau dalam periode 2 tahun TUN itu kira-kira apa yang dianggap perubahan penting yang sudah dilakukan dari periode UMNO sebelumnya dengan periode korupsi mungkin atau? Apabila kita mengambil alih, kita mendapati bahawa jentera pentadbiran sudah rosak. Kita perlu bersihkan jentera pentadbiran dan menggantikan pemimpin-pemimpin pentadbir yang korup sudah dihapuskan dan kita telah dapat kurangkan korupsi di kalangan kita yang memerintah. Kita juga dapat mengatasi soal tekanan kewangan. Itu juga dapat kita atasi. Dan sebenarnya kita dapat dirikan satu pentadbiran yang mampu memulihkan negara. Walaupun mereka terdiri daripada orang yang lebih kiri dunia daripada pemimpin pentadbir yang korup, tetapi jelas mereka berkebolehan. Pada mulanya UMNO adalah satu parti nasional yang berjuang untuk kemerdekaan, untuk membangunkan negara. Tetapi entahlah di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib, dianya lebih utamakan
kehidupan dirinya dengan keluarganya dan tidak menumpu kepada pembangunan negara. Sebaliknya, dia guna kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk menubuh satu syarikat IMDB, dan syarikat ini boleh hutang lebih daripada kerajaan hutang. Kerana pemerintah mempunyai ceiling, tidak boleh hutang lebih daripada itu. Tetapi bila ditubuhkan satu syarikat ini yang hutang. Ya, dia boleh hutang sehingga 42 bilion ringgit. Dan walaupun ini syarikat yang menghutang, tetapi garanti datang daripada kerajaan. Apabila syarikat ini bankrupt, kerajaan terpaksa tanggung. Jadi pada masa itu kita dapati bahawa pentadbiran Najib tidak baik. Dia hutang dan duit itu hilang. Entah ke mana pergi. Sehingga sekarang ini kita tak dapat. Jadi jelas sekali mereka hutang untuk curi duit. Dengan UMNO sekarang menjadi bagian dari pemerintahan, bagaimana, apakah penanganan kasus korupsinya akan bisa berlangsung dengan fair terhadap para petinggi UMNO itu? Ya. Sekarang ini pemimpin UMNO yang kanan, termasuk Najib, Zaid Hamidi dan lain-lain, mereka ni sedang menghadapi perbicaraan dalam mahkamah. Kita khawatir apabila mereka di sebelah pemerintah, mereka menggunakan kuasa pemerintah untuk menyelamatkan diri mereka. Entah bagaimana kita tak tahu. Tapi setakat sekarang ini kita dapati bahawa mereka tidak diberi jawatan tertinggi. Jadi kita harap perbicaraan ini akan diteruskan dan mereka akan menemui keputusan daripada mahkamah tanpa campur tangan pihak pemerintah. Kalau ini apa, dengan dan Pakatan Harapan kan berencana untuk mengajukan non-confident vote untuk Muhyiddin. Ya, bagaimana prospeknya dengan komposisi dukungan terhadap Muhyiddin sekarang? Ialah apabila dia menjadi Perdana Menteri, dia membentukkan kabinet dan dia boleh memberi jawatan-jawatan seperti menteri kepada siapa saja yang dipilih, dan beberapa orang daripada Pakatan Harapan ini telah dimasukkan dalam kabinet. Jadi penyokong kita sudah berkurang ya. Dan penyokongnya sudah bertambah. Jadi kalau kita pergi ke parlimen untuk membawa usul tidak percaya, tapi mereka mempunyai majoriti. Dengan itu kita tak dapat menjalankan tugas kerja menggunakan confidence vote confidence vote ni untuk mengancam ataupun menjatuhkan kerajaan. Dengan situasi yang sekarang itu, dan kalau Tun sendiri melihat komposisi kabinet yang diusulkan, yang sudah dibentuk oleh Muhyiddin, apakah itu mencerminkan, apakah komposisi itu akan menjawab tantangan yang dihadapi oleh Malaysia? Ya, kalau kita lihat jumlah anggota yang terdiri daripada orang Melayu Islam, memanglah ini boleh dikatakan kerajaan Melayu Islam. Kerajaan Melayu Islam. Tetapi ini boleh bertahan setakat pilihan raya yang akan datang. Dalam pilihan raya yang akan datang, saya yakin orang-orang Cina tidak akan memberi sokongan. Dan mereka mempunyai jumlah yang banyak. Ya. Kalau Tun sendiri merasa, kan Tun berkali-kali mengatakan merasa dikhianati oleh Muhyiddin. Sebenarnya apa yang paling membuat Tun kecewa terhadap Muhyiddin dalam krisis politik Malaysia? Ya, saya berada dalam keadaan serba salah. Kalau saya menentang, mungkin dia akan menjejaskan pembangunan negara.
Jadi kalau saya tidak menentang, maka parti saya tak akan dapat menjadi pemerintah semula. Jadi pada masa ini saya terpaksa teruskan sokongan kepada dasar-dasar yang dibentuk semasa saya jadi Perdana Menteri. Kalau dianya diterima dan diamalkan oleh kerajaan Muhyiddin. Jadi itu lebih penting daripada nasib saya. Nasib saya tak jadi Perdana Menteri pun tak mengapa lah, saya dah jadi Perdana Menteri lama. Jadi yang penting ialah melicinkan pentadbiran negara. Jadi kalau diubah, dahulu sekali saya biasa letak jawatan diganti dengan Datuk Abdullah, kemudian oleh Datuk Sri Najib. Mereka menukar dasar. Dengan itu negara merosot. Jadi sekali ini saya harap mereka tidak tukar dasar. Mereka teruskan dengan rancangan yang kita telah adakan secara terperinci, bagaimana memulihkan negara dan memulihkan ekonomi dan lain-lain dalam negara. Memandang bahawa hari ini kita menghadapi kemerosotan ekonomi dunia dan juga COVID-19. Dan kalau hubungan yang masih menjadi misteri itu kan soal hubungan Tun dengan Datuk Seri Anwar. Karena kan ada yang menganggap Tun look like reluctant to hand over to Anwar Ibrahim. Apa komentar tuh? Ya, terdapat pendapat yang bertukar sekarang ini. Kalau dahulu dia begitu popular, sekarang penyokongnya juga sudah beralih. Tidak senang dengan cara-caranya. Dan sebab itu saya kata saya akan letak jawatan. Lepas itu dia boleh tonjolkan dirinya sebagai calon, terpulang kepada Pakatan Harapan untuk memilihnya. Saya tak akan jadi halangan. Saya akan letak jawatan. Tetapi kalau Pakatan Harapan ini tak dapat menonjolkan calon yang lain, tidak saya teruskan pun, saya sanggup teruskan. Walaupun umur sudah meningkat 95, tapi kalau untuk bekerja untuk negara, saya bersedia. Bersedia.